لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatal kiram yang kasih lagi dihormati, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dan merasmikan pejabat ikram yang kita sayangi ini. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih hadir kita ini terus terpilih untuk bersama dengan kafilah dakwah ini, dan kita doakan supaya kita terus istiqamah konsisten sehingga ke penghujung hayat kita, dan seterusnya dapat disambung oleh generasi berikutnya insya-Allah. Jadi anak diamanahkan seperti mana tajuk yang tuan dapat lihat di depan tu, iaitu Al-Qumud. Al-Qumud. Jadi tajuk ini sebenarnya susah juga nak cari dia punya sumber dia ataupun rujukan dia, tapi anda tercari-cari di internet akhirnya terjumpa juga. Yang mana sebenarnya tajuk ini telah pun ditulis oleh Profesor Dr. Said Muhammad Noh almarhum ya. Dalam buku dia Al-Fat Al-Tariq. Di sana ada buku 1 dan buku 2. Tapi aku tak ada. Yang ada mungkin yang ketiga lah kot. Yang ketiga dah tak ada. Tapi dalam internet ni ada dan telah pun diterjemahkan oleh Tuan Indonesia. Jadi sebab nak modify sikit lah. Sebab anak tak pandai nak download yang kat internet, dia kena register sebagainya. Anak salin satu-satu. Ikhwatal kiram, jadi Al-Qumud ini dia punya moto dia ni lah ya, menghentikan dan melambatkan amal dakwah dan jihad dengan Allah. Jadi malam ni kita berbicara bukan dari segi makna bahasa lah ya. Makna bahasa tu duduk seperti mana ikhwas semua duduk, bukan maknanya begitulah ya. Tapi kita berbicara tentang dalam konteks amal dakwah dan juga jihad di jalan Allah. Jadi sebenarnya untuk tentang tajuk ini bukan yang lebih layak sebenarnya ya. Ikhwas semua yang lebih layak daripada anak lah, sebab lagi lama terjebak dengan kecimpung dalam bidang dakwah ni. Jadi lebih layak lah, lebih pengalaman kan. Jadi minta maaf lah sekiranya ada kekurangan pada malam ini, dan anda pun bukannya begitu prepare sangat lah untuk tadi sebenarnya. Kita tengok realiti ya. Betul tak betul tak tahulah ni anak di internet ni. Contohnya ada seorang ikhwah kita, dia kata apa? Maaf, minggu ni tak dapat hadir ke Katibah sebab bertembung dengan program jabatan ke, syarikat ke, ada meeting ke, bla bla bla. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, mungkin pada minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, anak akan join lah. Ini contoh lah ya. Ini contoh, ini step yang pertama, elak yang pertama, supaya dia dapat mengelakkan diri dia untuk bersama dengan dakwah ni. Mengelakkan diri dia bersama terus memberikan komitmen dan juga bercimpung dengan dakwah ni. Ini step yang pertama. Ini datangnya mesti ni mungkin kerana jawatan dia, kerana kekangan kerja, mungkin kerana pangkat, mungkin kerana keduniaan dan sebagainya lah. Nanti akan dinyatakan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Noh ni tentang sebab-sebab dan juga cara mengatasinya. Jadi malam ni dia agak panjang lah ya. Boleh tak? Ini bukan sengaja ni, lebih ni. Tapi malam ni anda sebenarnya banyak baca je lah. Anda banyak baca je. So anda rasa baca pun dah faham. Tak payah ulas lagi. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jadi sebenarnya yang asal tu anak pokok tambah lagi lah. Pokok tambah dengan tempat-tempat lain lagi. Ini sebenarnya kalau ikhwah seperti saya mungkin tahu lah ya, dia sebenarnya dah keluar dalam Johor Net. Johor yang ditulis oleh Wan Sanadi. Sebenarnya bukan dia tulis, dia pun ambil daripada Indonesia. Okey, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali almarhum juga, dalam suasana pengangguran. Jadi sebenarnya Al-Qumud pun boleh kita terjemahkan pengangguran ya. Dia makna dia luas lah. Antaranya ialah pengangguran. Dia kata akan terlahir ribuan keburukan. Ya, akan lahir ribuan keburukan dan menetas berbagai bakteria yang akan membinasakan. Bahaya sebenarnya pengangguran ini. Jika kerja ini merupakan denyutan kehidupan, maka penganggur adalah orang-orang yang mati. Matilah. Dah tak bergerak, menganggur, tak ada kerja. Macam mana orang tak ada kerja nak menghasilkan pendapatan, nak meneruskan kehidupan, nak tak ada pendapatan, lala macam penagih dadah. Mereka dah tak ada kerja, tak ada wang, mereka terpaksa melakukan jenayah. Jadi merosakkan lagi, dah lah dia tak ada kerja, tak boleh menyumbang pada negara, bahkan dia menyusahkan orang lain.
Jadi contoh-contoh gejala Al-Qu'ud lah. Jadi siapa yang ada antara 9 ni, dia dah masuk dalam bab Qu'ud lah. Dalam bab Qu'ud. InsyaAllah yang ada di sini tak ada lah. Yang tak ada di sini lah. Yang pertama, pengangguran dari dakwah. Dia dah tak ada kerja dah, penganggur sekali. Kau pegang portfolio apa? Tak ada portfolio apa-apa. Ya? Dia kalau diberikan kewajipan pun dia menolak. Ini aku tak layak lah, belum mampu lah, tak ada masa lah, dan sebagainya lah. Yang kedua, kemalasan berharakat. Malas, malas nak berdakwah, malas nak bergiat aktif dengan ikram. Kelemahan jiwa, tak boleh lah, jawab dakwah kita ni susah lah, panjang lah, tak boleh capai lah. Tidak ada pekerjaan, tak ada kerja. Sebab kita offer dia jawatan, dia tak nak, dia tolak, tak ada kerja, tak tahu apa. Ya? Sebenarnya kerja dakwah ni sangat banyak lah. Ya? Kalau tak mampu nak bergiat aktif dalam organisasi tanzim ni, mungkin dia boleh bergiat secara perseorangan kan, melalui ngedar risalah ke, dia sendiri buat motivator ke, sebagainya lah. Berpeluk tubuh dari amal. Berpeluk tubuh dari amal. Ini yang paling tepat sekali dulu ni sebenarnya. Berpeluk tubuh, tak nak bekerja, tak nak bergiat. Tidak menunaikan kewajipan. Kewajipan-kewajipan yang diamanah kepada dia, dibebankan kepada dia, dia tak jalankan dengan baik. Tidak menjalankan tugas-tugas dakwah yang berbagai bentuk. Tugas dakwah ni sangat banyak, dia tak jalankan tugas-tugas dia. Padahal ruang dakwah ni sangat luas lah, sangat luas kalau kita total untuk kita lakukan. Jadi kalau kita buat seorang-seorang memang tak mampu, dan itu kita perlukan secara amal jama'i. Yang ke-8, terbiasa menikmati suasana santai, suasana relax, suasana malas, suasana di rumah. Dah seronok dengan suasana tu. Bila datang amal untuk kerja dakwah ni, dia rasa dia dah tak ada peluang lagi untuk berehat. Sedangkan kita lihat sirah Rasulullah SAW ketika turun firman Allah, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ini PPS ni dia kerap keluar. Sebab gambar patung, gambar kartun. Jadi ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi Nabi SAW, dia kata Syekh Qutb, dia terima saja ayat ini, Nabi dah faham dah. Nabi dah faham daripada ayat ini bahawa untuk Nabi berehat dah tak ada dah. Tak ada lagi untuk dia berehat seperti mana dulu dia boleh ngetai malam-malam, dia boleh tengok TV ke, dia boleh main cicet ke, dah tak ada dah waktu-waktu seperti itu. Sebaliknya tugas-tugas pendatang semua penuh dengan kesibukan, kelelahan, kepenatan. Jadi kalau kita faham tugas dakwah ni sangat banyak, sangat besar, al-wajibat al-aksarnya al-awqat, maka tidak ada lagi lah waktu dia untuk bersantai-santai, berehat-rehat, dan sebagainya lah. Berlepas diri daripada usaha memikul beban dan tanggungjawab. Dia nak mengelak ni, golongan 9 ni nak mengelak. Kalau boleh tak nak lah, ayo pergi orang lain lah, tak mampu, tak boleh buat lah, sebagainya lah. Ini contoh gejala-gejala Qu'ud. Kalau ada, cepat-cepatlah kita perbaiki. Moto Al-Qu'ud, moto Al-Qu'ud ini sebagaimana firman Allah Ta'ala menggambarkan kaum Nabi Musa ketika diajak berperang. Dia kata apa? Izhabu anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kan ada perkataan qa'idun. Jadi kerana itu kita jadikan dia moto lah, moto orang-orang Qu'ud. Pergilah awak dan juga Tuhan kamu, Tuhan awak, pergilah perang. Inna hauna qa'idun. Kami ni lebih rela duduk kat sini. Atau kami ni enggan pergi berjihad, enggan berdakwah. Kami dah selesa dengan duduk seperti sekarang, selesa dekat rumah kami yang besar ni, kereta kami yang besar ni, keluarga kami ni, dah seronok dah. Tak payah susahkan diri lagi lah buat kerja-kerja ni. Ini moto, ini slogan, ini kata-kata, ucapan-ucapan daripada orang-orang yang sudah menjadi Qu'ud. Bahayalah ya. Muqaddimah Al-Qu'ud. Ini muqaddimah baru ya. Apa makna Qu'ud? Panjang maknanya ni. Anda tak pasti Profesor Dr. Syed Muhammad Noh ni ambil dari mana. Dia tak kata buku apa. Dia kata duduk setelah berdiri. Dah berdiri, duduk. Berhenti dari melakukan sesuatu. Dah buat kerja, lepas tu berhenti. Tertegah dari melakukan sesuatu. Dah buat kerja, lepas tu tegah pula, tak jadi nak buat. Tidak memandang penting sesuatu urusan.
terhalang sesuatu pekerjaan disebabkan sesuatu penyakit yang menimpa seseorang. Itu makna dari segi bahasa. Dah elok-elok dia berdiri, dia duduk. Elok-elok berjalan, dia berhenti. Elok-elok dia berlari, dia berehat. Itu contoh orang yang kurus. Dulu reputasi dia bagus. Memang orang yang aktif, orang yang bekerja. Kalau dia memang tak pernah bekerja, lain, dia tak kira kunut. Orang yang tak pernah bekerja, tak pernah berdakwah ni, itu lain cerita. Ini ha? Apa dia? Tak pernah kerja. Pernah kerja, pohon. Kalau tak pernah kerja, dia bukan kunut. Tahulah. Nah, itu lagi teruk lah. Orang tu lagi teruk lah. Tak pernah kerja, dibagi kerja pun tak nak. Ini cerita kita lah, ni contoh dia. Yang mana dulu aktif, tapi sekarang dah tenggelam, dah tak bekerja. Futur ni dia merosot je, lepas naik balik. Futur ni dia merosot, menurun, melemah. Tapi nanti bila kita bagi motivasi, kita bagi rangsangan, dia naik balik. Kena ziarah, dia naik balik. Tapi pohon ni terus tanam, ya. Banyak sebab lah sebenarnya, banyak sebab. Merajuk ke, kecil hati ke, itu. Takkanlah kita sama-sama berukhuwah sikit punya hal, simpan dalam kecil hati ke. Seterusnya makna dari segi istilah. Tadi dari segi bahasa, dari segi istilah kita lebih khusus lah. Khusus untuk para duat, para da'i, para mujahid, yaitu satu wabak penyakit duat yang telah memperlahankan dan memberhentikan usaha amal dakwahnya. Jadi dia perlahan, daripada dia aktif, dia perlahan stop terus berhenti. Dah tak buat dah. Sekarang buat apa? Sekarang sibuk kerja lah, sibuk anak lah. Tak pernah nampak dah. Khatibah tak pernah nampak, daurah lagi tak pernah nampak, usul pun dah takdir. Terus tinggal. Dan terusnya terlambat daripada kafilah amal dakwah. Terlambat, tertinggal lah, kita ni tertinggal gerabak. Seterusnya tanpa prihatin dan serius lagi dengan urusan dakwah Islam. Dia tak prihatin dah. Dia tak ambil kisah dah. Dia tak nak beritahu dah Ikram ni sekarang kat mana, tengah buat apa. JBT dah ada Ikram JBT, Ikram Pontian, dah tak tahu dah cerita tu. Ada pejabat Ikram ni pun tak pernah tahu lagi. Ya. Canalah pernah tahu sampai. Pasal tengok map. Bila tengok map baru tahu kat sini. Kedudukan dia dah tahu lah. Ibnu Atiyah dia kata terlambat dan mengakhirkan diri, suka mengakhirkan diri, suka melambatkan diri, suka kemudiankan diri dia. Patutnya fasabiqu ila maghfiratin min rabbikum kan? Fasabiqu atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita ni disuruh berlumba-lumba, bersegera melawan antara satu akh dengan akh yang lain. Dari segi amal ibadatnya, dari segi dakwahnya, berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Kalau seorang akh tu dia boleh buat kerja banyak, jawatan banyak, dia pun nak lawan lagi. Kalau seorang akh tu boleh melakukan dakwah fardiyah, setahun boleh dapat 10 orang, contohlah. Dia boleh dapat lebih daripada itu lagi, ataupun sama sekurang-kurangnya. Kalau seorang akh tu boleh dapat seorang dalam setahun dakwah fardiyah, dia pun nak juga boleh. Jadi itu sifat akhlak. Patutnya bukannya dia melambatkan diri dia, mengakhirkan diri, tak apalah. Ya, aku tak empat pun tak apalah. Apa kata Imam Al-Alusi dalam tafsir dia Al-Alusi ya? Tafsir Al-Alusi. Dia kata maksudnya berhenti berusaha. Ini semua disebutkan sebab. Dari 3 sebab ni ya. Maksudnya berhenti berusaha kerana Allah telah memasukkan dalam perasaannya perasaan benci, kebencian untuk berangkat ke medan perang. Dah benci lah, benci lah perang. Aku mati. Nanti bila aku mati, ini aku susah, anak aku susah. Itu datang perasaan benci. Ini anak akan cuba bawa Al-Quran kaitkan dengan peristiwa yang mana orang-orang munafik lah sebenarnya. Aku ni sebenarnya sifat munafik ya. Nauzubillah min zalik lah. Dia tak nak pergi perang ya, kerana takut mati. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di Mesir, sahabat-sahabat kita di Libya, diacus senapan, ditembak, mati depan mata dia mati. Adakah mereka berundur? Tidak berundur. Terus buat demonstrasi, sama akhirnya Mubarak jatuh.
takkan jawatan. Ditunggulah ni Gaddafi pula tak jawatan. Bila tak? Yang kedua, bisikan syaitan agar mereka berhenti berjihad. Maknanya dia berhenti kerana bisikan syaitan. Inilah bahaya, penyakitnya bahaya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan. Syaitan adalah musuh kamu, musuh kita. Dan kita kena ambil syaitan sebagai musuh kita. Bukan jadikan teman, salam sama-sama, peluk sama-sama, cium sama-sama, tidur sebantal. Kalau syaitan jadikan sebagai teman, maksud saya syaitan yang akan membawa kepada kehancuran. Sebagaimana kisah Al-Basisa Al-Basisa tu seorang alim yang kuat ibadat, akhirnya terpedaya, tertipu dengan iblis syaitan. Semua tahu kisah Basisa kan? Tak cerita ya. Yang ketiga, termasuk golongan yang memohon kekecualian. Golongan yang memohon ulang-ulang tadi. Golongan yang memohon kekecualian jihad daripada Rasulullah SAW perihal mereka sama dengan wanita, anak-anak dan anak. Dan golongan sakit tanak yang tidak membolehkan mereka ke medan perang. Ini ialah golongan yang ketiga, yang mana mereka ni cuba cari penguzuran ataupun alasan supaya dia tidak pergi medan peperangan. Ada kata dia sakit lah, anak sakit lah, bini sakit lah, ya? Dia nak elakkan dia daripada turun ke medan peperangan. Jadi ada 3 golongan, kata Al-Alusi. 3 golongan. Kenapa dia Al-Qu'ud? Kenapa dia Al-Qu'ud? Kerana Allah yang pertama mendatangkan, memasukkan dalam dirinya perasaan benci. Benci nak pergi berjihad, benci nak pergi berperang kerana takut mati. Yang kedua, kerana bisikan iblis dan syaitan. Ini sangat bahaya ni, ya, iblis syaitan. Iblis syaitan ni memang selalu membisik-bisikkan kan? Sebab namanya pun syaitan kan. Takkan syaitan ni nak ajak kita pergi berjihad. Syaitan yang akan bisikkan dalam telinga kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, supaya kita berhenti daripada berjihad. Dan yang ketiga, syaitan. Dan yang ketiga ni adalah golongan yang cuba nak melarikan diri, mengelak, beruzurkan diri daripada Al-Qu'ud. Jadi ada 3 ya. Jadi Al-Qu'ud ni kata Al-Alusi ni ada 3. Kemudian perspektif Islam. Al-Qu'ud daripada segi perspektif Islam. Watak dia. Jadi ada banyak dia. Tadi anak tengok gejala. Ini watak. Dan juga ciri-ciri Al-Qu'ud. Jadi gejala itu simptom lah kan. Watak dia. Pertama, meninggalkan manhaj Allah secara total dan beralih kepada manhaj manusia. Dia tak nak ikut Islam, tak nak ikut ajaran Allah, ajaran Rasul. Lebih suka ikut ajaran manusia, ya. Kehidupan manusia, cinta pada dunia, cinta pada kekayaan, cinta kepada kemewahan, cinta kepada suka orang lain tak, suka travel ke, suka makan angin ke, cerita bab kereta, cerita bab bola, cerita bab perempuan, cerita bab internet, contoh itulah ya, Facebook, cerita-cerita hal-hal seperti mana manusia biasa. Dia dah tinggal lah, ya, dalam memikirkan kehidupan dia, tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, kepada ceritakan hal-hal dunia. Okay, tidak melakukan dakwah di jalan Allah sedang ia mampu mengurus diri, keluarga dan anak-anak. Tak nak buat kerja dakwah, ya, tinggal terus. Yang ketiga, mencela dan mencaci, merendahkan golongan yang bekerja di jalan Allah. Ini ada sampai tahap menghina, mencaci, mengejek, merendah-rendahkan ya, sahabat-sahabat yang bekerja di jalan Allah. Ada tak contoh ni? Dalam hal ini ada contoh tak? Contoh orang mencela, menghina. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Apa tak ada? Memporak-perandakan program golongan yang bekerja sesuai dengan manhaj Allah. Dia memporak-perandakan. Dia bagi contoh ni, istihar keluar. Istihar keluar. Tinggalkan ikrar, masuk buat satu lagi, ataupun dia join satu lagi group. Ini memporak-perandakan ni, mengkocar-kacarkan jamaah yang sedia dibina sejak puluhan tahun. Susah payah Pak Syekh kita buat siap malam pagi petang. Tiba-tiba dia nak porak-perandakan, dia nak tengok jamaah kita dihancur. Dia bekerja dengan satu lagi jamaah lah. Walaupun dulu dia sama-sama dengan khatibah seperti ini, daulah macam seperti ini, kan? Ini contoh orang yang Al-Qu'ud. Tapi mudah-mudahan dia tak itulah kan. Cuma dalam konteks ni dia lah, ini ialah watak orang yang Al-Qu'ud. Cenderung dan membela golongan zalim dengan apa jua cara dan mekanisme. Cenderung dan membela golongan zalim. Contohnya apa?
membela golongan zalim? Join UMNO berasa tak? Join UMNO. Apa yang dia buat semua disetujui. Halal, boleh. Janji menang pilihan raya. Pilihan raya nak menang, matlamat menghalalkan syariat. Tipu boleh. Rasuah boleh. Contoh boleh. Boleh tak boleh nak bagi contoh ni? Mengintip dan menyebarluaskan kesalahan-kesalahan golongan aktif dengan mahnasya Allah agar masyarakat berpaling daripada perjuangan. Yang ini tujuannya dia diintip dia ke dalam ni bilik ni contoh lah. Ya. Lepas tu cerita kat orang luar, ini perkumpulan haram. Ya, supaya masyarakat jauhkan daripada Islam. Ini orang yang hatinya busuk lah. Hatinya kotor. Sifat-sifat hasad. Lagi, menggunakan nas Al-Quran dan hadis bukan pada konteksnya kerana kebencian mereka kepada Islam, agama Allah dan pendukung aktif agama tersebut. Contohnya boleh? Sistem Islam. Boleh? Ayat Quran tu konteksnya lain, tapi kita kok lain. Dia putar belit lah. Gunakan dalil hadis juga, tapi dia putar belit. Ini bahaya lah. Ya? Jadi sebab itu dalam hal nak mentafsir Al-Quran ataupun menguraikan hadis, kena ada rujukan yang muktabar. Ya? Tafsir yang muktabar. Uraian hadis yang muktabar. Bukan gunakan akal fikiran saja. Jadi oleh sebab itu dia kata pada perspektif Islam, sikap ini adalah sikap yang tercela. Allah SWT mencela selaku dia terulang-ulang, minta maaf lah. Bila nak copy and paste tu dia ada terulang-ulang. Allah mencela selaku sifat golongan munafik. Jadi sebenarnya Al-Quran ni sifat munafik. Munafik ni ialah orang yang Islam dari segi zahirnya, tapi batinnya penuh dengan hasad dengki, penuh dengan kekotoran jiwa. Nak tengok Islam ni hancur, dakwah ni hancur, dia rasakan rasa gembira. Kalau macam mana orang-orang Islam yang didengki, dia hasad pada kejayaan orang lain, kan? Lalu dia buat macam mana? Dia fitnahnya, ya, kemudian yang paling dahsyat lagi sampai sanggup sihirkan. Apa yang penyakit yang menipu orang yang disihir ke, orang yang dihina, yang dihasad tu, dia gembira, dia rasa puas saja. Ya? Seperti mana orang yang terlalu geram baru ni kan, dia geram, dia ketikam, dia bunuh. Lepas dia bunuh, dia tikam, tak adakah dia terus rasa tu menyesal? Dia rasa gembiranya puas saja. Lala dia kena tangkap, jatuh hukum. Rasa tu baru menyesal lah. Jadi apa kata Hasan Al-Basri? Suatu hari Hasan Al-Basri telah melihat seorang pemuda yang bermain-main dengan batu kecil sambil berdoa, "Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari." Wah, Hasan Al-Basri juga orang cita-citanya tinggi, besar nak bidadari ni. Tapi hanya bermain batu kecil macam-macam pak. Maka Hasan Al-Basri pun berkata, "Kamu ni adalah pelamar yang paling buruk." Nak melamar bidadari tapi pelamar yang paling buruk. Kerana melamar bidadari hanya dengan modal mainan batu kecil je, batu-batu kecil je. Tapi tak bekerja. Tak nak buat kerja. Orang ajak buat kerja tak nak, tapi suka main batu je. Tapi nak kahwin bidadari. Jadi Hasan Al-Basri pun sindir dia lah. Kau ni pelamar yang paling buruk. Kalau kau nak kahwin bidadari, buatlah kerja-kerja yang layak untuk dapat bidadari itu. Buat kerja, buat kerja dakwah siang malam pagi petang. Tak ada waktu rehat, itu betul-betul. Ini diajak tak nak. Nota ketiba tak nak, elak. Malam ni ada bola lah, Manchester lah, MU lawan lah, tak boleh pergi datang ketiba ni, nak tengok bola lah. Sayang bolanya lagi daripada ketiba ni. Okey, sekarang kita masuk ayat ini ayatnya, di mana ayat Quran yang menggunakan perkataan Al-Qu'ud dan juga mengesahkan golongan-golongan yang Al-Qu'ud. Ini dia kena, tapi anak ni baca, anak malah nak jalan ayat Quran ni, jadi anak tak boleh terjemah ayat. Terjemah ni senang, anak copy and paste ni. Okey, contohnya dalam surah Ali Imran ayat 168, maksudnya orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, yang hijau tu sebenarnya Al-Qur'an. Ya. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Kan dia kata, kalau korang tak pergi perang, korang tak matinya, selamat macam kami. Katakanlah, tolaklah kematian itu daripada dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Ya, sebenarnya yang mematikan, menghidupkan itu Allah SWT. Ada orang dia tak pergi perang mati,
Dekat katil pun dia boleh mati. Dalam kereta pun dia boleh mati. Kan? Kat katil hospital, berapa ramai yang mati kat katil hospital? Tak pergi berjihad, tak pergi perang, mati. Kan? Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dia kata hal ini berlaku kepada Abu Jabir As-Sulami yang telah mengajak Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay Salul ni bersama dengan 300 tentera dia, mengikut dia, telah meninggalkan Uhud kan, balik. Jadi Abu Jabir ni cuma panggil balik, panggil. Jadi bila panggil dia jawab apa? Sekiranya mereka mengikuti kami, mengikuti kita ni, tentulah mereka tidak terbunuh. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, selamat. Dia kata jawab Abu Ubay ya. Apa kata Ibnu Jarir? Dan juga Ibnu Al-Munzir yang meriwayatkan melalui Qatadah bahawa ayat ini diturunkan berkenaan musuh Allah Taala Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay macam mana sikap dia? Dia kan melarikan diri, mengundurkan diri Al-Qu'ud daripada pergi berjuang, pergi berjihad dalam perang. Ya, kerana memikirkan keselamatan nyawa dia dan daripada bertanggungjawab dia. Apa kata Al-Alusi pula dalam kitab dia Ruhul Ma'ani? Sebenarnya Al-Alusi ni dia pandang dari konteks lain. Dia tak kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi dia kata sebenarnya ianya menjelaskan tentang kaum Nabi Musa yang Bani Israel yang berkata kepada baginda dan Tuhan agar pergilah berjuang tanpa melibatkan mereka dengan pandangan mengejek dan merendahkan Rasul dengan penuh degil dan keras. Ini Bani Israel yang tak nak pergi berperang bersama dengan Nabi Musa. Ini seterusnya ayat yang kedua ya. Tadi ayat yang pertama Al-Imran 168, yang kedua surah At-Taubah ayat 83. Ini semua ayat-ayat yang ada perkataan aku. Maka jika Allah mengembalikan kamu kepada suatu golongan daripada mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, minta izin kepadamu untuk keluar pergi perang. Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Kerana itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini ialah golongan yang tak nak pergi perang ya. Sama juga yang tadi. Dan kerana itu Allah Ta'ala ajar, pergilah ya. Katalah, kata Nabi Muhammad, katalah kepada mereka, tak payahlah kau pergi perang, susah. Pergi duduklah sana ya, duduklah dengan keluarga kau, dengan anak bini kau kan. Jadi apa kata At-Tabari? Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah agar jangan menerima mereka, golongan munafik ni, tak usah terima dah. Kali pertama dulu dalam perang Uhud mereka tak nak pergi perang. Dalam peperangan Tabuk pun mereka buat makna yang sama juga. Dalam peperangan Tabuk sekali lagi mereka cuba penuh-penuhnya nak ikut, tapi Nabi tak bagi ya. Ini dalam ayat ni lah, Nabi tak bagi ya, kerana peristiwa yang dulu nanti mereka ni akan sengaja, walaupun penuh-penuhnya nak ikut perang, di mana tahu tengah jalan mereka buat hal lagi ya, ke dalam barisan perang, kerana mereka tidak hadir dalam kempen perang pertama dulu ya, perang Uhud dulu. Biarlah mereka dan golongan mereka yang berharga Allah dan mendapat kemukaan ini kata At-Tabari. Jadi sebenarnya golongan Al-Qur'an ini ialah golongan yang kita kena berhati-hati lah. Dulu dia pernah kumun sekali, tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia muncul balik. Kalau ada betul-betul insaf tak apalah kan. Jadi kita kena berhazard, berwaspada. Ya, adakah betul-betul dia ikhlas atau tidak? Ini saya pengajar daripada inilah kan. Ini golongan munafik. Apa kata ulama tentang ayat tadi ya? Kata satu, Ibn Abbas kata bahawa Allah Ta'ala telah merakamkan alasan peminta uzur. Ini alasan peminta uzur tadi ya. Ini tadi yang pertama tadi ya. Kamu tidak boleh keluar sendiri, Nabi tak izin. Tapi yang bawah ni dia punya orang lain lah. Allah SWT merakamkan alasan untuk uzur dengan cuaca terlalu panas dalam kempen perang Tabuk. Ini satu golongan lagi dari perang Tabuk ni, mereka tak nak pergi perang. Yang tadi tu mereka nak pergi ya. Tapi dalam ada satu golongan lagi yang mana mereka ditarik diri bagi alasan cuaca terlalu panas. Jawablah kepada mereka. Rasa ni ayat ini dia punya tafsir ini Ibnu Abbas ni dia tafsir ayat lain kan. Rasa silap kan. Tafsir ayat lain. Tak apalah ya. Boleh. Tinggal ayat tu. Terus ayat lain. Cuaca terlalu panas dalam kempen perang Tabuk. Jadi jawablah kepada mereka bahawa neraka Allah Ta'ala lebih panas jika kamu mengetahui. Ini jawab. Dalam ayat tu rasa sebut ya alasan mereka ni panas. Ya, tapi Allah jawab juga dalam ayat itu
bahawa sebenarnya neraka tu lebih panas daripada cuaca panas ketika itu. Yang kedua, ada golongan yang lambat menyahut kempen Rasulullah SAW untuk perang Tabuk. Kemudian mereka tiba-tiba memohon ampun dan bertaubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Siapa dia? Yang nombor 2 ni. Ada 3 orang sahabat Nabi ya. Satu orang sahabat Nabi, dan bawah ni ada dia. Yang mana dia menarik diri daripada pergi perang Tabuk, dan akhirnya selepas perang mereka jumpa Nabi, minta ampun, dan Allah terima taubat mereka. Yang ketiga, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, setelah Rasulullah SAW kembali daripada perang Tabuk, maka janganlah kamu berdiri di atas kuburan mereka yang tertinggal. Maksudnya apa? Jangan berdiri di atas kuburan mereka. Kalau dia mati, biar dia mati sendiri lah. Tak payah uruskan kemudian dia, tak payah hantar dia ke kubur, tak payah sembahyangkan mayat, biarlah tak dia lah ya. Dan binasalah mereka yang tinggal kecuali golongan yang bertaubat dan mengampun kepada Allah dan diampunkan oleh Allah. Jadi berdasarkan pada ayat ini, berdasarkan pada tafsir ini, jadi hukum ini memang berat lah. Ya, sebenarnya berat. Kalau orang yang dah berbaiat kan, kemudian dia kuut, lepas tu dia tak bertaubat, maka beratlah dia punya hukumannya. Tapi kalau bertaubat, macam kisah 3 orang sahabat tu boleh lah. Ibnu Jarir dalam surah At-Taubah 86-87 maksudnya, ini yang ketiga ya. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Nescaya orang-orang yang sanggup di antara mereka minta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, ini orang yang tak berjihad ya, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk. Biarlah kami bersama orang-orang yang qu'ud. Dah ada orang qu'ud tu, dia pergi, ada satu lagi orang yang sama-sama join yang bukan qu'ud, tambahlah ikut dia ya. Jadi mereka rela bersama, berada bersama-sama orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad. Kunci mati terus. Dah tak sedar, dah tak sedar diri dah ya, dah tak insaf. Ya. Dah tahu ada satu golongan yang qu'ud, tak pergi perang, tak pergi jihad, tak nak berdakwah. Ada lagi kumpulan lain nak join sekali. Ya. Jadi ini pun sama juga. Kata Ibnu Jarir, bila kamu yakni Muhammad mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya serta perangilah musyrikin, kamu dapati golongan munafikin memohon untuk bersama-sama dengan golongan yang tidak berjihad. Jadi dia golongan munafik tu, golongan munafik tadi dia nak sama-sama dengan orang yang tak berjihad. Yang tak berjihad siapa? Orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang sakit, anak-anak dan perempuan. Dia nak join sekali. Ya. Inilah orang-orang munafik yang okey ni. Oh, mustadafin. Mustadafin ni orang yang tak berdaya, yang tak larat, yang sakit, yang cacat, yang buta. Dia nak join sekali dengan kumpulan tu. Kumpulan tu mana dikecualikan, diberikan keuzuran. Ya, sedangkan kumpulan-kumpulan ni, orang munafik ni sihat walafiat, tak ada apa-apa kecacatan, tak ada apa-apa kesakitan, boleh berdaya, bertenaga pun, gagah-gagah lagi, tapi sengaja menguzurkan diri dia untuk pergi berjihad. Jadi hukumannya sangat terlalu berat lah. Surah Taubah ayat 90. Yang 2 sini ya. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengumpulkan uzur. Minta uzur ni ya, iaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad, sedang orang-orang yang mensyirikan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri sahaja. Nah, ni berdiam diri maksudnya duduk tu, al-qu'ud tu. Kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Jadi orang yang qu'ud ni bukan perkara remeh, akan ditimpa azab yang pedih ya, kerana enggan ataupun menguzurkan diri dia daripada berjihad. Nah, ni ayat tadi At-Taubah 90 dan juga An-Nisa 95-96 ni lebih kurang sama kan maksudnya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut perang, yang tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Tak sama kan? Allah Ta'ala bagi tahu tak sama antara orang yang duduk qu'ud ni dengan orang yang berjihad. Mudah-mudahan kita terus istiqamah lah dengan orang yang berjihad ni. Jangan kita masuk dalam grup yang qu'ud pula. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu tak sama nilainya
Walaupun dia di dunia ini memiliki kekayaan, kemewahan, kesenangan hidup, kebahagiaan, keseronokan, jawatan sebagainya, tetapi orang yang berjihad ini lebih baik lagi insya Allah. Ya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darjat dah lebih dia. Satu makam. Orang yang berjihad ini lebih tinggi makamnya daripada orang yang tak berjihad. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni syurga. Inilah syurga. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dah dapat syurga, dapat pahala yang besar lagi, iaitu beberapa darjat daripadanya. Tadi satu darjat. Yang bawah ni bagi tahu beberapa darjat, banyak darjat dah tu. Daripadanya ampunan, dapat ampun lagi, dan rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat ampun, dapat rahmat, dapat darjat, dapat pahala, dapat syurga. Ini kelebihan Allah akan berikan kepada orang yang berjihad berbanding orang yang kuat, yang duduk. Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Dia kata tidak sama nilai golongan yang beriman dan berjihad dengan Allah dengan golongan yang tidak minta jihad. Tak sama, ya. Dengan harta diri mereka tanpa unsur yang diberi syarat. Tak samalah. Yang kedua, golongan yang berpegang dengan manhaj Allah akan mengerah tenaganya. Ini ya. Mudah-mudahan kita yang nombor 2 ni. Orang yang berpegang dengan manhaj Allah ni, dia akan mengerah tenaganya untuk memerangi musuh Allah dan musuh agama Islam. Menginfakkan harta dan jiwa mereka bagi menyertai jihad ini yang bakal merendahkan tipu daya musuh dan merendahkan kalimah kufur dan meninggikan kalimah Allah. Jadi sebenarnya Fatul Kiram, orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, yang berpegang dengan Islam, berpegang dengan dakwah ini, dia akan sentiasa mengerah tenaga untuk bangun berjihad, bangun memerangi musuh, tak perlu gentar dan tak perlu takut. Dalam konteks kita ni, musuh kita ni bukannya musuh yang perlu tembak. Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Nafsu. Lagi? Pengkafir. Lagi? Syaitan. Lagi? Munafik. Banyak lagi lah sebenarnya musuh kita yang perlu kita hadapi. Ya? Tingkah-tingkah laku, akhlak-akhlak yang tak baik itu boleh kita katakan musuh. Gejala-gejala sosial itu juga musuh yang mana kita kena perangi lah. Dan kita tak boleh biarkan benda ni semakin berluasa dalam masyarakat kita hari ini kan, sehingga orang tak rasa malu lah. Hari ini orang berbuat maksiat, ya, orang berlibat dengan gejala sosial, tak rasa malu lah, tak rasa bangga lah. Berpegang-pegang tangan, menedahkan aurat, tak rasa malu, tak rasa bersalah. Ini satu penyakit yang kita perlu usahakan lah untuk dibentas. Jadi ayat uraian pada ayat At-Taubah 90 dan juga An-Nisa 95-96 ya. Kemudian kita masuk yang At-Taubah 26-27. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintah kepada orang munafik itu, berimanlah. Ini macam pulang balik ni. Okey, bila berulang lagi katanya. Sebab malas berjihad ataupun sebab ku'ud lah sebab ku'ud. Jadi ada banyak ni. Anda bacakan aja lah, tak urai. Pertama, belenggu maksiat. Yang kedua, kelonggaran dalam perkara harus. Yang ketiga, pengaruh dunia di jiwa. Nanti akan diuraikan 3 yang atas. Yang bawah tu cari sendirilah. Yang keempat, tiada niat menyempurnakan usaha, bersahabat dengan pemalas, tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul, gangguan dan tidak bersedia menghadapi mihnah, diturunkan pangkat dan jawatan. Ini diturunkan pangkat ni. Anda mula fikir pangkat apa ni dan jawatan. Jadi rasa ni pangkat dan jawatan dalam jemaah. Boleh? Pangkat dan jawatan dalam ikrar. Dulu katalah dulu mas'ul sekian-sekian lah. Tiba-tiba diturunkan jadi gurka je. Tak nak malu lah. Sedangkan kita dalam berjamaah ni ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Kita terima rasa adanya kan. Wallahu a'lam. Tertipu dengan golongan kebatilan, hidup tanpa manhaj sahih, manhaj tidak sesuai dengan kemampuan, tidak menghormati aktivis sesuai dengan kemampuannya. Dan lagi, ambil tanggungjawab di luar kemampuan, tidak memaafkan kesilapan orang lain, menguji dengan keselamatan dan kesihatan. Kita dengan sihat pun kita diuji, sakit pun diuji juga. Sangat bergantung kepada orang lain, cuai dengan kesan buruk, bermalasan. Ini malas.
dan tentang malasnya lah, ya. Okey, kita pergi satu-satu lah. 3 ya. Yang akan diuraikan 3 je. Yang di atas 3 ni je. Belenggu maksiat, pelanggaran dalam perkara harus dan pengaruh dunia. Sebab kalau nak ditinggal satu-satu ni besok pagi berhabis. Jadi 3 lah. Okey, yang pertama belenggu maksiat. Noda ataupun maksiat akan menyuburkan penyakit hati dan kematian bagi hati. Amradul qulub summa qasat qulubuhum. Ya. Penyakit hati kemudian akan membawa kepada hati itu mati terus. Jadi noda dosa ni sangat bahaya. Satu dosa, satu titik. Dalam hadis Nabi kan, satu dosa, satu titik. Kalau kita beristighfar, titik itu akan terpadam, bersih balik. Tetapi kalau titik yang pertama tu diikuti dengan titik kedua, diikuti dengan titik ketiga, lama-lama titik itu akan memenuhi. Semuanya akan jadi hitam. Dan lama-lama akan jadi penyakit hati lah. Hati itu akan jadi, terus dia akan jadi mati. Kerana itu Nabi SAW mengajar kepada kita, bila kita berbuat sesuatu keburukan, kejahatan, maksiat, hendaklah kita ikuti dengan istighfar, ikuti dengan taubat. Ya. Seperti mana hadis Nabi apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Lagi apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Summa summa ittabi'u as-sayyi'at bil hasanati tamhuha. Ada satu lagi akhlak, bil khuluqil hasan. Jadi sesuatu kejahatan mesti diikuti, dituruti dengan kebaikan. Satu kejahatan mesti dituruti dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu akan menjadi akan membersihkan keburukan-keburukan yang dia telah buat sebelum itu. Ada ulama yang mengatakan taubat, ya. Ada ulama yang mengatakan istighfar. Ada ulama yang mengatakan kita berbuat amal soleh. Amal soleh itu juga boleh mengampunkan dosa-dosa kita yang lampau. Yang kedua, tertutup hijab agama Islam dan kehidupan akhirat, terbukalah pintu dunia dan hasutan syaitan. Tengok ya, banyak dia rentetannya bila terlibat dengan maksiat ni. Hijab agama tertutup, kehidupan akhirat pun tertutup. Dan ruang-ruang dia untuk beribadat, beramal soleh, untuk berdakwah tutup kalau kita ni terbelenggu dengan maksiat. Bahkan hasutan iblis dan syaitan ni tazin al-umur, akan terus berpanjangan, akan makin mencekam lagi. Iblis syaitan, ya, makin kuat, makin diderakan, akan karib. Tapi jangan sampai dimasuk dalam terus lah. Jangan sampai dimasuk dalam terus, menguasai minda kita. Maksudnya kita tidak dikuasai oleh iblis dan syaitan ataupun dikuasai oleh jin. Sebagaimana kisah sahabat kita lah, isteri beliau sampai sekarang masih diganggu lagi. Bila tanya dia sejak bila kena? Sejak kecil. Sebelum kahwin lagi. Sampai sekarang anaknya dah besar-besar. Dah berpuluh-puluh tahun dah duduk dalam badannya. Sekarang ni tengah diikhtiarkan lah. Nak pergi dia keluar tu belum berjaya. Bukan senang sebab dalam tu ada banyak, berekor, berpuluh-puluh ekor. Dan seterusnya pendurhakaan kepada Allah dan Rasulullah. Inilah sangat bahaya, hasutan belenggu maksiat ini. Daripada dosa yang kecil, lama-kelamaan akan menjadi dosa yang besar. Satu dosa menghasilkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua menghasilkan dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga akan menjadi dosa yang lebih besar. Bila dosa yang semakin besar, ulama mengatakan bila dosa dah semakin banyak, dibimbangi mati dalam keadaan seperti itu. Mati sedang membuat dosa. Ya? Sebab itu kita kena segera beristighfar, segera bertaubat supaya membersihkan dosa-dosa. Tapi kalau kita lambat istighfar, lambat bertaubat, dibimbangi, kita mati dalam keadaan itu. Wallahu a'lam. Yang tak, jauhilah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Ad-Da'wah wa Ad-Da'wah? Ini maksud tak betul ni Ad-Da'wah wa Ad-Da'wah ni. Ad-Da'wah wa Ad-Da'wah. Betul ke? Ad-Da'wah wa Ad-Da'wah. Dosa dan kemasan itu merupakan senjata dan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada musuh. Dosa dan maksiat itu merupakan senjata dan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada musuh. Jadi bila kita buat dosa ni, rupanya bagi bantuan pada musuh, dapat senjata. Nak tembak kita lagi senang. Kita buat dosa, memudahkan dia attack kita lagi. Dengannya dia telah menolong musuh untuk mengalahkan dirinya. Jadi musuh lagi senang lah. Bila kita buat dosa, rupanya musuh iblis syaitan lagi senang lah nak mengalahkan kita, nak menewaskan kita, menundukkan kita.
Sedangkan kita tengok para sahabat yang agung, para sahabat yang hebat, iblis syaitan nak dekat pun tak berani kan. Abu Bakar kalau lalu je, iblis terserempak, bukan nak pergi dekat, terserempak aja, dah pergi corner tempat lain. Tak berani menatap wajah ataupun bersetentang mata dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali semua kan. Tak berani. Kita ni dengan kita dia boleh lambai lagi. Iblis syaitan. Hasilnya musuh mengalahkan seseorang itu dengan senjata darinya. Senjata daripada kita sendiri. Kita yang bagi senjata, senang nak tembak kita. Kerana itu ia bersama dengan musuh mengalahkan dirinya sendiri. Inilah satu puncak kebodohan, kata Ibn Qayyim. Puncak bodoh lah. Sebab kita ni, bodohnya kita ni, kita bagi dia senjata. Senjata yang boleh mengalahkan kita bila kita terbelenggu dengan maksiat. Jadi kerana itu, bila orang yang dah terbelenggu dengan maksiat, maka dia makin mudahlah untuk termasuk dalam orang-orang yang ku'ud. Dia dah seronok dengan maksiat. Dia semakin jauh daripada amal soleh, daripada kerja-kerja Islam dan dakwah ni, lagi seronoklah dia dengan maksiat. Lama-lama goodbye lah dakwah ni. Okay, yang kedua, kelonggaran dalam perkara harus. Kelonggaran dalam perkara harus contohnya ialah al-israf. Al-israf ni melampau-lampau, berlebih-lebih. Contohnya apa? Nanti kita akan beritahu apa contohnya. Benda tu boleh, harus boleh, tapi terlalu berlebih-lebih akhirnya membebankan diri dia. Ini contohnya dalam surah Al-A'raf 31 dan juga Al-Maidah 87 ni, tak bagi tahu ayatnya lah ya. Tak salin ayat dia. Adalah penyakit melonggarkan ajaran Islam daripada keharusan yang Allah Taala berikan. Benda tu boleh, tapi dia ni over sikit, lebih-lebih. Jadi jalan Allah ni lumrahnya sukar dan tidak selesa pada pandangan hawa nafsu. Lalu dengan pengaruh hawa nafsu akan bermalas-malas dengan Islam dan melonggarkan yang harus dan melampaui yang haram. Memang kita ni jalan-jalan dakwah ni memang sebagaimana Nabi tadi, Nabi terpaksa tinggalkan kerehatan, tinggalkan keluarga, tinggalkan kesenangan hidup kerana dakwah, kerana Islam. Jadi itu sebenarnya bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kalau kita nak datang sini pun, ini dah bertentangan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ajak duduk rumah aje, tidur katil lagi sedap, dia lampuk lagi, dekon lagi. Gimana dekon lagi tu? Lagi sejuk ni, tak boleh panas sebab ni. Jadi umat akan bermalas. Leceh lah nak datang sini, penat lah kan. Walaupun hanya berapa meter dari sini kan. Mana-mana jauh berapa puluh kilometer ni. Ini berapa meter je, tak sampai 1 kilometer kan. Okey, contohnya ni. Contohnya kenyang. Satu je contohnya Nabi ke sini. Apa pandangan Sayyidatina Aisyah bahaya yang pertama kali menimpa umat ini setelah wafat nabinya ialah kekenyangan. Kenyang belum? Apa kenyang? Tengok perut dah berbola itu. Anda pun kenyang dulu ni, makan sikit pun dah kenyang. Rezeki lah. Sebab apa makan sikit kenyang? Siang tadi dia kenyang, tak kenyang lagi. Sesungguhnya jika perut sesuatu kaum itu kekenyangan, maka gemuklah tubuh mereka. Jadi obesiti. Pergilah cari produk-produk yang boleh melangsingkan. Habislah beribu-ribu lagi. Dah gemuk, lemahlah hati mereka. Kekenyangan ni lemah hati mereka dan terkendalilah hawa nafsu mereka. Tidak terkendalilah hawa nafsu. Hawa nafsu dah tak boleh lawan dah. Semakin kita kenyang, semakin kita gemuk, hati kita jadi lemah, nafsu jadi kuat pula. Tak boleh nak kontrol. Nafsu ni kalau ajak benda baik tak apa, nak ajak buat jahat je, nak ajak buat maksiat je. Jadi ini bahaya kenyang, kata Aisyah. Apa kata Umar pula? Lebih kurangnya kata-kata mereka ni, jauhkanlah dirimu daripada kekenyangan kerana makanan dan minuman. Kekenyangan itu merosakkan tubuh. Alamak, besar ke bawah. Menimbulkan penyakit. Betul tak? Kekenyangan ni menimbulkan penyakit. Sekarang ni macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit sekarang ni. Kuncinya daripada makan. Nabi kata 80% daripada punca penyakit datang daripada mulut. Datang daripada mulut. Bukan mulut tu bercakap, mulut tu makan.
dan membuat malas mengerjakan solat. Perut dah kenyang, Allah, beratnya lah. Kamu harus bersikap seimbang dalam makan dan minum. Maksudnya kita makan ala kadar, sekadar yang perlu. Ini pukul 12 malam pergi makan ni. 12 malam orang nak tidur dia pergi cari makan. Habis tidur je berapa? Kalau dah tidur je pukul berapa, bangun pagi pukul berapa? Nah, subuhnya tak ke mana kan? Sikap itu bermanfaat bagi tubuh dan menjauhi sikap berlebihan. Memang ya, bila kita makan ni, kita kawal makan, tubuh kita pun sihat, bermanfaat kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci orang yang soleh, yang gemuk. Ini kata Umar ya, kata-kata. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan binasa sehingga dia lebih mengendalikan syahwatnya di atas agama. Allah Ta'ala. Okey, yang ketiga, Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Ad-Darani ya. Barang siapa yang kekenyangan, maka ia akan tertimpa 6 bencana. 6 bencana pula. Tadi 1 2 je, ini banyak lagi. Pertama, hilang kemanisan munajat. Dah tak manis dah munajat. Ya. Ya kiam pun tak manis dah. Tapi nak kiam macam mana pun kenyang lagi. Yang kedua, tidak terpelihara hikmah di jiwanya. Yang ketiga, hilang belas kasihan terhadap makhluk. Berat untuk beribadah. Ini dah tentulah. Bertambahlah syahwat. Contohnya apa bertambah syahwat ni? Tidur. Buat tidur. Kahwin dua. Wah, cuba syahwat je kahwin dua. Nak menyelamatkan sister janda. Tak ni amat lahir popeh tu sebab dia menyelamatkan. Kalau dia tak pergi kahwin tu, orang lain akan ambil. Betul tak? Tak setuju tak? Aku tak setuju lah. Kalau aku tak setuju. Bertambahlah syahwat dan kaum mukmin berulang-alik ke masjid. Bertambahlah syahwat dan kaum mukmin berulang-alik ke masjid. Orang mukmin berulang-alik ke masjid, sedangkan si kenyang tadi akan berulang-alik ke bilik mandi. Ke bilik air lah sebenarnya, ke bilik mandi, bilik air. Bilik terjemah. Patutnya bilik air. Ini 6 bencana Sulaiman Ad-Darani. Jadi kenyang tu harus. Yang tak bolehnya ialah berlebih-lebihan. Okey, yang ketiga, pengaruh dunia ni yang ketiga last ya. Pengaruh dunia. Hari ni kita, cabaran kita dunia lah. Kesenangan dunia ni yang sekarang dirasai oleh semua. Buatlah sebagaimana kata Umar Al-Timisani, dia kata anggota Ikhwan berjaya melepasi segala dugaan-dugaan kesusahan, kesakitan, kesetaraan, di penjara, diseksa, lepas, berjaya. Tetapi bila datang kemewahan, datang cobaan duniawi, mereka gagal. Tadi bukan cakap semua lah sebahagiannya gagal. Mudah-mudahan apa yang diucapkan tu 23 tahun lepas tu tidak menjadi kenyataan pada kita lah. Kita terpengaruh tak dengan duniawi? Contoh apa pengaruh duniawi? Apa pengaruh duniawi? Pangkat, kuasa, lagi apa? Harta dah betul dah. Lagi? Wanita, rumah, lagi apa? Anak-anak. Yang paling kenyataan ni harta lah. Ya, harta. Kenderaannya, rumahnya, tanahnya. Anak sekolah anak ni pengetua anak baru pencen 23 bulan ni. Siapa ya? Pengetua sekolah anak baru pencen 23 bulan. 24 tu dia start tak kerja lah. Tanya dia, Haji, sekarang lepas pencen ni nak buat apa? Saya ada tanah, dia kata. Saya dah beli tanah, 4 ekar, saya nak tanam, dia kata, tanam sayuran. Dia kata lah. Jadi kalau dia mengusahakan tanah tu, dia kira duniawi lah. Duniawi ni boleh ke tak boleh? Boleh. Dan dalam Islam boleh kita perolehi, kita usahakan. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh, dunia tu, harta tu telah melalaikan kita daripada agama, menyebabkan kita tinggalkan ni. Kita kuut dengan dakwah ni. Itu yang tak boleh. Kalau kita ada tu, alhamdulillah,
Kan? Kita ada duit, di bangunan ni aku infak lah, semua aku bagi kat jemaah ni. Kan bagus itu. Tapi ada tak? Ada tak? Belum ada fikir? Ada anak beli ni bangunan ni, ada bagi semua kat jemaah, ada tak? Kat sini, jom. Ada lagi? Jadi belum sampai makam tu lagi lah. Kekayaannya belum sampai makam tu lagi lah. Ni mana tahu kita punya ikhwah kita di seluruh Malaysia ni ada yang kaya raya, jutawan, milioner ke betul. Ni jemaah anak berapa nak sign dia. Ni cek ni sign 10 juta lebih. Boleh ada lagi lah. Ada tak dia? Johor. Dia cakap Johor lah. Kita lainkan dia kot. Jadi maknanya kita ni belum sampai tahap lagi lah sebenarnya. Kemewahan duniawi ni belum lagi lah. Kita sederhana lah. Boleh? Sederhana. Okey, berpaling sepenuhnya kepada urusan duniawi adalah antara makna hakiki kepada berhenti jihad di jalan Allah. Berpaling sepenuhnya kepada urusan duniawi. Maksudnya dia buat kerja dunia je lah. Pagi sampai petang sampai ke malam, hal pangkat dia, hal kerja dia. Ujung minggu pun ada lagi. Tapi bila kau ni masa free ni? Masa untuk jemaah mana? Masa untuk dakwah mana? Tak ada lah. Karena sekarang ni abang busy lah. Meeting panjang ni. Nanti kita betang kita kerja sana lah. Pergi ke mana lah, pergi space lah, apa serontok. Tak malah kalau kena. Contoh lah, contoh. Sampai tak berkesempatan untuk bekerja dalam dakwah ni. Dakwah kita. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita uruskan ke? Kita letak jawatan ke? Ke macam mana tu? Letak jawatan sayang pula untuk orang masuk. Asasnya mereka senang dan rela dengannya dan lalai untuk jihad dan hari akhirat. Jadi tidak seronok dengan kemewahan dunia, pengaruh dunia ni. Dah rela, dah senang, akhirnya dia terus tinggal. Tinggal dunia, tinggal akhirat, tinggal jihad. Inilah ya. Ini dinyatakan dalam 3 ayat 3 surah ya. Surah Taubah 38, An-Nisa 77 dan An-Nahl 107. Ini anak satu ya. Surah Taubah ayat 38. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya min akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ini biasa kita jumpa. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu berasa saqaltum. Kamu berasa berat ilal ard. Berasa berat dan ingin tinggal di tempat. Nak duduk rumah juga, nak keluar, berasa berat. Bila kita dah dapat harta dunia, bila dapat kemewahan dunia, bila kita dapat pangkat, ya, bila kita dapat keselesaan, kita malas nak berangkat berperang ni. Jadi Allah Ta'ala tanya balik, araditum bil hayatid dunya min akhirah, adakah kamu lebih suka masa puas dengan kehidupan dunia ni berbanding akhirat? Allah tanya kita balik. Sedangkan nikmat dunia ni sementara. Buat rumah besar-besar, ada 10 bilik. Contohlah anda bagi contoh 10 tu apa, memang tak ada orang yang bilik. Kalau anda bagi contoh 4, 5 semua ada. 10 bilik, alah, kalau boleh aku tak nak mati lah, sayang rumah aku buat besar-besar, setengah juta, 1 juta. Kalau aku mati rugilah anak aku yang dapat duduk. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah tempelak orang seperti ini. Adakah kamu puas dengan kehidupan dunia bermana akhirat? Jadi akhirat besok bukan rumah setingkat, 2 tingkat, berpuluh-puluh tingkat. Ada yang mengatakan 100 tingkat. Ada hadis yang mengatakan 100 tingkat rumahnya. Masuk pintu situ, pintu kita ni nak keluar pintu belakang, tak sampai 10 saat dah sampai pintu tu. Rumah kita kan, bilik kita ni, bilik. Itu sana sini berapa lama? 10 saat dah sampai kan. Rumah kita di syurga, pintu masuk, jalan kaki 100 tahun tak sampai ujung. Rumah kita, ya, belum tanah kita. Ini tanah kita, aku ada 10 ekar. Itu pun tak puas lagi, tanah orang sebelah pun ambil juga. Tanah sebelah pun dia kata tanah dia, tanah orang pun dia kata tanah dia. Tamak dia pasal kan. Sedangkan dunia tu, harta tu sementara. Kat akhirat besok, tanah dia masuk je tanah dia 1000 tahun pun tak sampai ujung lagi. Tadi rumah pun dah besar, tanah lagi besar. Itu syurga tu untuk dia je. Orang lain syurganya tempat lain. Betapa besar syurga. Seorang pun dah besar macam tu. Bayangkan orang lain, ada lagi syurga yang begitu besar. Orang lain lagi. Jadi syurga ni sangat besar. Yang mana